Okey, ini ialah tugasan untuk minggu ini. Jadi soalannya ialah, yang pertama sekali mesti baca dan faham. Baca ke semua modul yang telah diberi sebelum-sebelum ini, kemudian fahamkan. Saya minta awak baca semula dan awak fahamkan supaya awak boleh mengisi jawapan awak di dalam peta bulatan yang disediakan ini. Okey, jadi soalannya ialah, dalam peta bulatan ini tulis semua perkataan yang telah dipelajari. Di dalam ini awak kena tulis. Baik, ini ialah peta bulatan. Saya ingatkan semula lah. Di bahagian tengah ini, kita kena tulis apa? Kita kena tulis tajuk. Jadi tajuk kita ialah fil matbah. Okay, so awak tulis dekat tengah-tengah ni lah. Fil matbah. Okay, ini saya bagi contoh. Fil matbah. Jadi apa perkataan yang kamu dah belajar? Banyak kan perkataan yang kamu dah belajar. Jadi semua perkataan yang kamu dah belajar, kamu kena tulis di sini. Saya bagi contoh. Thalajatun. Saya tulislah. Apa lagi perkataan yang kamu ingat? Contoh kamu ada belajar perkataan ana. Tulislah. Semua perkataan yang kamu belajar, kamu tulis di dalam ruangan yang disediakan ini. Kemudian di luar ini, jangan lupa kamu kena tulis ataupun nyatakan sumber kamu dapat ini daripada mana. Contoh, kamu dapat perkataan ini daripada buku teks kan? Jadi kamu tulislah. Okay, buku teks. Buku teks. Lagi kamu dapat perkataan daripada mana? Daripada modul contoh. Modul yang saya bagi. Lagi kamu dapat perkataan daripada mana? Mungkin mak bapak awak ajar kan? Mak bapak awak bimbing. So awak tulislah daripada mana awak mendapat perkataan-perkataan yang ada dekat dalam ni, awak kena tulis di bahagian luar. Okay? Baik. Soalan yang kedua. Soalan kedua ialah banding beza. Dengan menggunakan peta pokok, jadi bezakan haza dan juga hazihi. Kita dah belajar sebelum ni. Apa dia haza? Apa dia hazihi? Haza ini kan. Jadi apa dia punya perbezaan? Haza, apa perbezaan haza? Bila masa kita nak guna haza? Bila masa kita nak guna hazihi? Jadi awak kena tulis dekat sini. Begitu juga dengan zalika dan juga tilka. Kalau haza maksudnya ialah ini. Zalika dengan tilka maksudnya ialah itu. Tapi apa perbezaan dia? Kenapa sini zalika? Kenapa ini tilka? Bila kita nak gunakan kedua-dua ni? Tuliskan. Apa yang awak faham, awak tulis di sini. Bahasa Melayu pun tak apa. Contoh awak bagi tahu zalika. Perbezaan dia dari segi sebutan. Sebutan dia tak sama. Contohlah awak tulis dari segi sebutan. Sebab yang ini zalika, yang ini tilka. Lagi dari segi fungsi. Bila kita nak guna zalika, bila kita nak guna tilka, awak kena rujuk balik pada modul yang kita dah belajar sebelum ni. Baik, seterusnya ialah buat perbezaan antara huruf tha, huruf sin, huruf sod. Apa perbezaan antara ketiga-tiga ni? Apa beza dia? 1, 2, 3. Apa perbezaan dia? Mungkin bentuk. Bentuk dia bulat sikit kan. Yang ini dari segi bentuk dia ada gigi-gigi. Yang ini dari segi bentuk dia macam sampan tapi ada 3 titik. Contoh. Apa lagi perbezaan yang awak boleh tahu? Mungkin dari segi sebutan. Sebutan dia macam mana? Tha, sin, sod. Ataupun awak boleh juga bagi contoh. Apa contoh tha? Apa contoh perkataan yang ada huruf sin? Apa contoh perkataan yang ada huruf sod? Begitu juga dengan qaf dan juga kaf. Okey, yang ini dia samalah. Okey, jadi saya harap awak dapat fahamlah apa yang kita buat ini. Dan seterusnya ialah, seterusnya awak kena isi jawapan. Macam yang kita dah belajar. Yang ini gambar apa? Senduk.
Apa senduk dalam bahasa Arab? Tulis kat sini. Dalam bahasa Arab. Kita dah belajar dah. Syaklun. Apa syaklun dia? Ni syaklun dia kat sini apa ni? Ni syaklun dia apa ni? Bulat kan? Apa bulat? Okey, kemudian kita jawab soalan. Kita tuliskan jawab soalan. Sempurnakan soalan ini. Ma syaklu, apa bentuk? Apa? Bentuk senduk. Apa senduk? Tulis kat sini. Okey, kemudian jawapan dia macam mana? Syaklu senduk apa? So yang ini awak boleh lihatlah. Okey, kalau awak tak nampak, yang ini ialah gambar pinggan bentuk bulat. Yang ini senduk bulat. Yang ini gambar oven bentuk segi empat tepat. Dia bukan segi empat sama, dia segi empat tepat. Yang ini dapur segi empat sama. Okey?